Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, oke ya, oke kamu. Gua harap semuanya dalam keadaan sehat, ya. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang ini musim COVID. Oke, juga harap semuanya kita sama-sama lah patuhi SOP, kita rajin cuci tangan, jaga kesehatan, oke, makan yang sehat-sehat, oke, sekuat antibodi kita untuk melawan penyakit COVID ini. Semua sudah kena vaksin nggak kamu nih? Ya, nah, saya sudah, oke, 2 dos sudah, Pfizer, oke, awal lagi kami dapat vaksin daripada kamu. Sorry geng, lapar, oke, tengah malam nih, gue rekam nih jam sekarang 1:25 pagi, oke. So, kalau gue rekam siang, bising. Kereta lalu lalang, lu apa lagi lu? Bahas semuanya, lori kayu balak, lori sampah, macam-macam. Oke. Kalau malam ini pula masalahnya anjing, bising pula anjing nih. Oke. Ya, jadi Sabtu cigu tutup tingkap apa rapat-rapat semua, tutup pintu rapat-rapat, supaya bunyi anjing itu tidak masuk. Ya. Nah, jadi cuman cigu kena buka dulu. Cigu punya lori Tomioka Gyu. Ya, so ada warna hijau, dia tidak matching dengan green screen juga. Oke. Alright, jadi kita sambung belajar, kita punya ulang kaji. Pasti kamu pun di rumah kan belajar ini kan. Basically belajar di sekolah kan, daripada belajar di YouTube kan PDPR. Oke, saya boleh jumpa kawan-kawan. Oke, tapi apa boleh buatlah sekarang ini lagi kita mampu buatkan. Cikgu pun mana suka juga mengajar di YouTube nih, benar ya. Cikgu suka lagi di kelas, kayak jumpa orang ketawa-ketawa, kayak banyak cerita lucu kita boleh kongsi kan, boleh membawang kan. Tapi kalau di sini ya masa kita terhad, tidak boleh buat video panjang-panjang. Alright, sudah, kita mau belajar, oke. Jadi bagaimana reaksi, penduduk tempatan dan juga, negara jiran tentang idea pembentukan Malaysia ini sebenarnya. Oke. Ini reaksi daripada siapa? Kalau tanah Melayu memang mereka bersetuju lah kan. Mereka yang cadangkan duluan kan. Oke, Tunku Abdul Rahman. Jadi kita tengok di Sabah. Oke, bagaimana reaksi penduduk Sabah tentang ide pembentukan Malaysia. Oke, jadi ada yang pada awalnya pemimpin Sabah nih rasa curiga dan bimbang lah. Kenapa tiba-tiba mau gabung nih kan? Mesti ada maunya nih kan. Mungkin ada udang di sebalik mie kan. Jadi mereka curiga lah. Oke. So time itu Sabah tengah maju, tengah berkembang, ekonomi tengah naik. Oke, walaupun masih dijajah. Oke. Dan penduduk pun rasa aman, bebas, selamat di bawah pentadbiran British. Oke. Lepas penjajahan Jepun, British kembali memajukan sosioekonomi di Sabah pada masa itu. Tentara British pun ramai di Sabah. Jadi rasa aman, bebas bergerak sana sini kan. Sudah selesai di bawah penjajahan British. Oke, sudah maju pun pada masa itu. Oke, Kota Kinabalu pun sudah jadi bandar yang besar pada masa itu. Oke, jadi ada penduduk yang berpendapat bahwa tidak keperluan pun sebenarnya untuk bergabung. Oke, kita boleh berdiri sendiri sebenarnya. Memanglah boleh berdiri sendiri. Oke, boleh sebab sendiri. Tapi lebih baik kalau kita bergabung kan, ya, baru meletup. Oke, kita tengok siapa yang menyokong. Oke, menjelang pembentukan Malaysia, terdapat parti politik utama ditubuhkan. Oke, ada UNCO, nih Parti Kadazan, USNO, Pasuk Momugun, dan Sabah Chinese Association. Oke, ramai orang Cina di Sabah. Sob tuh boleh buat parti sudah. Oke, jadi parti politik di Sabah nih, mereka menyokong, penubuhan gagasan Malaysia, menyokong pembentukan Malaysia. Jadi mereka bergabung macam sekarang lah kan, bergabung parti kan, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional lah. Dorang pun banyak parti bergabung, mereka bentuk Sabah Alliance, 1962. Right? Jadi yang cikgu sebut tadi itu semualah menyokong. Tambah lagi satu, parti Democratic Party dan juga Sabah Indian Congress. Kalau dalam Melayu MIC kan, Malayan Indian Congress kan. Kalau di Sabah Indian Congress, ada juga orang India di Sabah. Sabah lebih kurang ya sebenarnya, semenanjung dengan Sabah nih. Politik ekonomi lebih kurang ya pada masa itu. Tapi ada dia yang menentang. Siapa yang menentang? Ada yang rasa macam terkejut lah kan, rasa curiga. Kenapa, apa yang mereka mau sebenarnya nih? Dan mereka mau merdeka asing-asing. Biarlah tanah Melayu merdeka dulu kan. Sabah biar lambat sikit tidak masalah pun. Itu pendapat mereka lah. Jadi mereka anggap tanah Melayu itu
Yalah dulu kan kita anggap tanah Melayu itu jauh bah, macam negara lain bah. Okey, sama macam Indonesia, sama macam Filipina. Memang pun negara lain, tapi pada masa itu jurang itu sangat jauh sebenarnya, sangat jauh. Karena tanah jauh beza memanglah di Sabah ini kan banyak suku kaum kan. Di Melayu, tanah Melayu menjadi orang Melayu kan. Okey. Jadi perbezaan itu jarak yang jauh lagi ya membuat mereka rasa tidak perlulah bergabung kan. Filipina yang dekat sebelah ya pun kita tidak bergabung, Indonesia yang sebelah ya pun kita tidak mau bergabung, apalagi yang jauh ni kan di tanah Melayu kan. Betul juga kan, cakap betul kan. Okay, itu mereka punya idea lah pada masa itu yang menentang. And then ada juga parti yang menentang, Barisan Bersatu, menentang. And then M. Azhari, Parti Rakyat Brunei, dan Donald Stephen, Datuk Puan Stephen daripada UNCO, mereka menentang. Tapi bola bagian pun UNCO akhirnya menyokong, mereka berubah pikiran, mereka menyokong. Ini M. Azhari, juga lupa sudah apa nama penuhnya ini, Parti Rakyat Brunei. Mereka punya ide ni, mereka mau bentuk sebenarnya Borneo, negara Kesatuan Borneo, Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan. Itu mereka punya idea. Sabtu mereka menentang gabung dengan Semenanjung. Alright. And then kita tengok partinya. Bising pula anjing jiran ni. Ni United National Kadazan Organization, UNCO, Democratic Party, USNO, United Sabah National Organization. Semua guna bahasa Inggris kan. Tapi memang dulu semua guna bahasa Inggris. Sabah dulu fully English. Itu kalau di sini beliau-beliau yang umur orang-orang tua umur 60 tahun, 70 tahun, 60-an sudah umurnya kan. Mereka boleh cakap bahasa Inggris. Ramai je jumpa. Sebab memang dulu di Sabah guna bahasa Inggris, majoriti guna bahasa Inggris. Tengoklah nama parti mereka semua bahasa Inggris. Semua kemudahan asas semuanya ni guna bahasa Inggris. Yang cikgu ingat 10 tahun selepas merdeka baru fully guna bahasa Melayu. Alright. Dan kita tengok Singapura. Singapura bagi reaksi juga. People Action Party PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik rancangan ini. Jadi golongan pedagang dan pengusaha industri pula menyokong kerana beri peluang kepada pasaran. Ialah Singapura maju, banyak produk mereka hasilkan, banyak kilang. Jadi kalau gabung dengan tanah Melayu, mereka boleh jual Sabah Sarawak, banyak market, pasaran mereka luas untuk jual barang-barang mereka. And then parti lain seperti Parti Buruh Singapura hakikatnya bersetuju tapi menganggap gabungan ini sebagai usaha yang sukar untuk dilaksanakan. Mereka setujulah tapi orang rasa susah nih, tidak boleh nih. Ada yang menentang, Parti Rakyat Singapura menentang, Barisan Sosialis juga menentang kerana menganggap pembentukan Malaysia ini sebagai bentuk penjajahan yang baru. Mereka cadangkan minta dulu pandangan rakyat, baru buat keputusan. And then Brunei pun ada juga menyokong, ada yang menentang. Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin pada masa itu mengalu-alukan menyokong. Rakyat Brunei juga pada peringkat awalnya berminat untuk menyertai gabungan ini, namun begitu mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Mereka mau merdeka dulu. Dan yang menentang, Parti Rakyat Brunei dipimpin oleh M. Azhari menentang cadangan tersebut kerana beliau lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak dan Sabah dan Kalimantan Utara. Macam saya cakap tadi tu. Gabung Borneo ni, Pulau Borneo ni sebagai sebuah negara. Macam Semenanjung kan, gabungkan semua negeri kan. Jadilah Persatuan Tanah Melayu. Di Borneo ni, M. Azhari ni mereka mau gabung, bentuk Persekutuan Borneo. Right? Sabah Sarawak, Brunei, Kalimantan Utara. Jadi mereka juga khawatir Brunei akan kehilangan sebagian besar kekayaan sekiranya menyertai gabungan ini. Memang Brunei pada masa itu memang kaya sudah. Jadi mereka risaulah kehilangan kekayaan. Alright. Tapi at the end mereka tidak join. Itu kita bincang video akan datang. Kenapa mereka tidak menyertai gagasan Malaysia ni, pembentukan Malaysia ni. Kita tengok reaksi pula dari negara jiran. Pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Indonesia tidak menentang. Dr. Muhammad Atta, iaitu Naib Presiden Indonesia, dan Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengalu-alukan ide pembentukan Malaysia. Awalnya Indonesia tidak menentang. Tapi lepas itu nanti kita bincang kemudian. Filipina. Macam mana Filipina pula? Kalau orang sama cakap Filipin. Presiden Diosdado Pangan Macapagal. Macapagal.
dari Filipina menentang pembentukan Malaysia karena menuntut wilayah Sabah. Okay, mereka mau Sabah ini sebagian daripada Filipina. Okay, sebab itu mereka menentang. Okay, konon sejarahnya Kesultanan Sulu dulu sebagian Sabah ini adalah milik Kesultanan Sulu, itu memanglah. Tapi sekarang Sultanan Sulu adakah? Tiada sudah kan? Dorang yang hapuskan sendiri. Jadi dia punya authority tiada sudahlah. Dan memang Sabah dikuasai oleh British pada masa itu. Jadi tiada kaitan sudah dengan Filipina. Mereka menentang. Walau bagaimanapun Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menganggap tuntutan itu di bawah urusan kerajaan British. British tidak mau memenuhi tuntutan daripada kerajaan Filipina. Kan tiba-tiba pula mau minta kan. Orang sudah majukan, orang sudah bangunkan Sabah ni, tiba-tiba menuntut pula. Alright. Seterusnya Thailand. Thailand pula memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia dianggap memperkuat usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Thailand tidak masalah. Thailand sokong 100%. Tidak sama macam Indonesia dan Filipina. Padahal kita paling dekat dengan Indonesia dan Filipina. Adalah sebabnya. Ada sebabnya. Nanti kita bincang di video akan datang. Jadi kesimpulannya, ide pembentukan Malaysia ini mendapat reaksi menyokong dan menentang daripada Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei. Dua-dua ada pihak yang menyokong, ada yang menentang. Masing-masing ada hujah sendiri. Mengikut ideologi sendiri, ada pendapat sendiri. Itu tidak salah. Agree to disagree, tidak masalah. Biasalah kan. Ada pro, ada kontra, ada menyokong, ada menentang. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Jadi itu sejarahnya, begitulah pandangan mereka. Gitu juga dengan reaksi daripada Indonesia, Filipina dan Thailand. Thailand sajalah yang yang 100% menyokong. Tapi walaupun ada yang menyokong, ada yang menentang, tapi at the end rancangan pembentukan Malaysia ini juga berjaya dilaksanakan. 16 September 1963 demi kebaikan rakyat. Itu usaha daripada pemimpin yang terdahulu. Itu kerja mereka lah dahulu. Kita sekarang enjoy ya, kita menikmatinya kan. Yang buat kerja mereka. Jadi mereka pun sudah tiada sekarang. Jadi kita doakan sajalah yang baik-baik. Banyak pahala. Semoga ada pahalanya lah. Ada balasan yang baik untuk mereka di akhirat. Asal yang orang hasil usaha mereka ni, semoga ada ganjaran pahala yang banyak lah yang Tuhan bagi kepada mereka. Kita nikmati sekarang ni. Alright. Jadi itu saja. Di sini ada ini soalan ni tambahan di sini. Mengapakah Mazhari macam Awang Muhammad Azhari namanya ni, menentang cadangan pembentukan Malaysia. Yang tadi itulah dia mau gabungkan membentuk Borneo. Pada pendapat anda, mengapakah pedagang dan pengusaha industri Singapura menyokong pembentukan Malaysia? Dapat tanya pendapat kamu, ada sudah dalam buku, ada sudah di-mention tadi situ kan. Kenapa pedagang dan pengusaha di Singapura setuju pembentukan Malaysia? Iyalah supaya senang jual barang-barang mereka, market lebih luas kan. Sebelum ini orang jual Singapura aja, lepas ini boleh jual ke seluruh tanah Melayu, boleh jual ke Sabah, boleh jual ke Sarawak, kan kaya macam tu kan. Alright, jadi itu saja. Semoga kamu paham apa yang cikgu sampaikan. Sebenarnya kamu boleh baca sendiri juga ni kan. Tapi kamu saja mau dengar kan. Sama ya, bolehlah. Sebab lebih baik kalau kita baca, lepas tu kita dengar, lepas tu kita cerita lagi sama orang lain. Jadi 3 kali kita baca, kita dengar, kita cerita sama orang lain. 3 input kita dapat. Confirm melekat dalam otak. InsyaAllah selama-lamanya melekat. Sampai SPM melekat ni. Alright. Jadi amalkanlah, baca, dengar, cerita. Paling bagus baca, tulis, buat nota. Dengar lagi cikgu ajar. Tidak faham, tanya lagi cikgu di sekolah kan, ataupun boleh WhatsApp cikgu kamu, dan lepas tu kamu cerita lagi dengan kawan-kawan kamu. Semua pun kawan yang mendengar pun dapat ilmu, kamu pula makin ingat. Lagi bagus, dapat pahala lagi, kongsi-kongsi ilmu kan. Alright, jadi itu saja dari cikgu. Selamat mengulang kaji, buat nota, biasakan menulis. Right, take care, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Video akan datang apa tajuknya? Apa tajuknya? Astagfirullahaladzim. Mana tadi itu. Untuk video akan datang kita belajar pasal 5.4 sudah, langkah pembentukan Malaysia. Langkah pembentukan Malaysia. Macam mana prosesnya? Right? Kita jumpa lagi di video akan datang. Lapar nih.
Ya, selamat mengulang kaji. Bye bye.